Saya ingin bertanya kepada anda, adakah anda mempunyai masalah kereta? Adakah anda first time nak cari kereta tapi tak tahu bagaimana nak mula? Hari ini, Content.my membawakan cara mudah auto, iaitu bagaimana anda boleh mendapatkan kereta dengan cara yang paling mudah, paling selamat, tanpa perlu anda keluar rumah ataupun pejabat. Sebelum kita mulakan, izinkan saya kenalkan diri saya. Nama saya Ahmad dan saya merupakan perunding kereta selama lebih kurang 10 tahun. Dan hari ini saya telah membantu ramai orang mendapatkan kereta dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih selamat. Sebelum ni mereka nak dapat kereta mempunyai banyak masalah, terutamanya dari segi nak memulakan dan melakukan proses pemilihan, sehinggalah mereka berjumpa dengan kami untuk mendapatkan khidmat, nasihat dan rundingan, mendapatkan kereta dengan cara yang paling mereka senang dan puas hati. Hari ini kami ingin berkongsi bagaimana untuk mengenal kereta bagi mereka yang first time nak memulakan pencarian kereta sendiri. Sebab apa? Mereka yang first time tercari-cari informasi bagaimana untuk nak cari kereta dengan cara yang betul sebenarnya. So, selama pengalaman saya dalam bidang ni, saya ingin berkongsi 5 poin penting kepada mereka yang ingin memulakan carian kereta. Sebab apa? Bila mereka memulakan misi mencari kereta ni, mereka tak tahu sepenuhnya mereka dapat informasi yang betul ataupun tidak. Okey, baik. Dalam misi mencari kereta ni, saya telah rumuskan satu formula yang paling senang untuk anda ingat, iaitu formula ni dipanggil formula kenal. Okey, apa itu kenal? Iaitu first memulakan dengan mencari kemampuan anda. Dan kemampuan ni sebenarnya ada 3 benda penting yang perlu anda tahu, iaitu yang pertama, kemampuan dari segi kemampuan kewangan. Yang kedua, kemampuan fizikal dan kemampuan dari segi ilmu. Okay. Sebagai contoh, kewangan ni ramai orang bila dah beli kereta, mereka akan start memulakan dengan mengira berapa deposit, berapa bulanan. Dan cara yang paling senang anda nak kira kewangan kereta ni, anda download je aplikasi Car Loan Calculator. Anda boleh kira je kat situ. Itu cara yang paling senang sekarang. Tak perlu dah nak tanya, nak kena pergi showroom ke. Anda boleh key in. So sekarang ni dari situ anda boleh kira anggaran purata bagi kereta dalam 2 purata kadar pinjaman lah. Lebih kurang dalam 2.7 hingga 3% lah lebih kurang range metode. Dari situ anda boleh tahu berapa range anda punya komitmen bulanan lah sekiranya anda mempunyai nak buat pinjaman. Okey. Yang kedua adalah dari segi kemampuan fizikal. Maksud fizikal ni anda kena tengok diri, ukur baju sendirilah. Contohnya nak beli, anda seorang yang berbadan kecil, anda mungkin berimpian memiliki kereta besar, tapi sebenarnya anda rasa kereta itu susah nak bawa nanti. Kalau badan kecil, kereta besar. Kalau badan kecil, belilah kereta kecil dulu, ikut kemampuan fizikal. Cara yang paling senang nak tahu anda fit, muat ke tak muat dari segi fizikal tu, pergilah ke showroom untuk tengok sendiri kereta tu, boleh duduk sendiri. Okey.
Yang ketiga adalah dari segi ilmu tentang kereta tersebut. Sekarang ni banyak ada kereta yang mempunyai teknologi-teknologi yang begitu canggih. Kadang-kadang kita nak tahu bagaimana asal-usul kereta tu daripada sejarah dia mula dicipta. Adakah anda perlu tahu daripada mana kereta ni asal dia dan pembikinan dia dan bagaimana generasi-generasi yang telah ada di dalam pasaran sekarang. So sedikit sebanyak ilmu tentang kereta ni, kemampuan anda perlu ambil tahu tentang kereta. Ini antara kemampuan yang perlu anda ambil tahu bila nak mencari kereta. Iaitu, saya ulang balik. Yang pertama, kewangan. Yang kedua fizikal anda sendiri dan kereta itu. Dan ketiga adalah ilmu tentang kereta tersebut. Okey. Baik, poin yang kedua adalah dari segi enjin. Maksudnya enjin. Enjin di dalam pasaran ni ada 3 jenis antara dia. Yang pertama itu enjin, kita panggil enjin basic, iaitu enjin basic, enjin yang rendah tetapi yang lebih ekonomi, senang dibawa. Biasanya ini yang entry level punya enjin, yang di mana ramai orang yang mula-mula nak mencari kereta, yang first time nak pakai kereta, dia go for basic engine. Sebab apa? Just untuk bawa dia orang pergi ke point A ke point B. Selepas pada tu, kalau sekiranya nak upgrade, dia ada engine yang jenis kedua, iaitu engine turbo dia, di mana yang ni lebih powerful. Maksudnya rasa nak memecut lebih dekat jalan, kat jalan raya, kat highway lah, especially nak rasa sedap tak sedap enjin tu, dia ada kategori enjin turbo. And then yang ketiga adalah enjin lebih advance. Lebih advance ni, kalau anda tengok dekat slide saya ni, makin advance makin tak ada pula enjin tu kan. Kalau kita tengok makin advance makin kosong. Maksud dia kat sini, makin lama makin advance, makin tak ada enjin tu. Maksudnya dia orang dah pakai elektrik enjin. Dia orang pakai elektrik, dia orang pakai semua pakai komputer. Itu antara enjin-enjin yang advance di pasaran. Ada yang menggunakan hybrid, sekarang separuh petrol, separuh bateri. So antara tiga-tiga enjin ni, ada yang sedang mencari kereta tu yang mana sesuai dengan korang punya keperluan. Tak perlu nak go for yang terus advance, boleh try dengan basic dulu. Ataupun kalau rasa dah ada yang basic, rasa sebelum ni pakai kereta orang yang basic, nak go for advance sikit, go for yang turbo, boleh pilih pada yang turbo, rasa nak lebih berkuasa. Okay, poin yang ketiga adalah nilai kereta ni sangat subjektif dan sangat penting. Sebab apa? Sebab lepas pakai kereta, masalah orang ni, dia nak jual kereta tu. So bila nak jual kereta tu, mereka mengetahui berapa nilai sebenar kereta tu pada waktu sekarang. Biasanya nilai dia memang akan susut lah. Ramai orang tahu kereta ni bukan macam emas, makin lama makin naik harga dia. Kereta ni makin lama makin turun. Itu tak nak dinafikan. Tetapi ada kereta-kereta yang memberikan nilai yang tinggi. Maksud tinggi ni, anda ada access cash, lebihan wang daripada kereta tersebut. Maksud lebihan wang ni, maksudnya sekiranya anda ada hutang dengan bank dalam tempoh 9 tahun tu, anda nak let go, nak jual kereta dalam tempoh 5 tahun, anda ada lagi cash dalam kereta tersebut. Dan maksud dia, lebihan tu anda boleh gunakan untuk beli kereta yang seterusnya. So untuk menilai ni, kita dah kategorikan daripada 3 jenis, iaitu nilai kalau dari segi dalam industri kereta ni, kereta-kereta yang jenis sejuk, jenis suam dan jenis panas.
Yang sejuk ni contohnya memang kereta yang anda beli dan anda biasanya tak boleh jual balik lah. Maksud kalau jual tu memang rugi teruk lah. Tu macam kereta sejuk, kereta dah beku dah. Anda pakailah sampai habis. Sampailah boleh masuk museum lah orang kata. Contohnya, kereta yang sejuk ni kereta antara yang yang ada dalam pasaran adalah kereta yang jenis 2 pintu lah. Sebab apa 2 pintu ni selepas anda beli, second hand value-nya akan jatuh, akan mendadak lah. Itu memang tak dinafikan. Itu memang kategori sejuk lah. Yang kedua, nilai yang suam-suam ni maksud dia, bila beli kereta, anda buat loan dan anda nak let go kereta tu, nilai baki pinjaman tu dan nilai pasaran market value kereta anda sekarang, dia break even. Dia kosong-kosong. Contohnya senang, tak ada loan pun boleh settle, kereta pun boleh let go dan anda boleh tinggalkanlah cerita anda dengan kereta tu secara zero, break even lah. Yang ketiga adalah nilai yang panas. Panas ni maksud dia kereta yang high demand. High demand, bila anda jual, kereta tu ada lebihan banyak wang. Contohnya ada kereta-kereta dari segi lebihan wang ni dari segi kereta pinjaman dan juga market value jugalah. Dari segi pinjaman anda tinggal 20,000 tapi harga market value dalam 40,000. So 2 kali ganda. So biasanya anda nak tahu tak kereta apa yang biasanya yang panas ni? Kalau biasanya kalau kereta yang panas ni adalah kereta yang 4 pintu. So kalau anda mencari kereta, nak kereta nilai dia yang panas-panas ni, carilah kereta 4 pintu. InsyaAllah nilai tu akan ada lebih dari segi dari segi pinjaman, settlement pinjaman dan juga market value. Okey, baik. Next adalah audio. Audio ada 2 jenis audio yang ada dalam pasaran, iaitu audio yang pertama jenis analog dan juga digital. Analog ni maksud dia tak ada, dia simple, dia senang untuk digunakan, tak perlukan anda ada ilmu yang tinggi untuk ni, sekadar just on kereta dan dengar radio. Mungkin ada bluetooth sikit-sikit lah, sebab apa, boleh connected dengan anda punya handphone, boleh dengar lagu daripada handphone terus ke kereta. And then dia punya interface dia sangat simple, so semua orang boleh pakai. Kita mak-mak kita pun boleh boleh pakai, tak payah nak complicated berbandingkan dengan digital sangat advance, di mana generasi sekarang suka dengan touchscreen, dengan Android player lah, Apple CarPlay lah. So lebih complicated dan dia selalunya boleh sync semua benda dalam handphone, especially semua apa ada dalam handphone boleh keluar kat kereta. Dia orang panggil sekarang ni mirroring lah, especially kalau nak pakai map kan, map untuk peta kan. Kalau nak pergi mana-mana, just key in kat handphone, terus keluar kat skrin tu. Anda perlukan yang mana sebenarnya? Kena tanyalah. Kadang tak perlu pun. Biasanya yang digital ni akan lebih mahal lah, especially compared to analog. Kadang tengok pada keperluan dia, kadang yang tak perlukan digital pun tak apa, kan perlukan analog saja pun, bermula nak mencari kereta bermula dengan analog pun dah mencukupi dah. So anda kena tanya keperluan anda dari segi audio ni, perlu yang mana. Okay. Then dari segi next point, iaitu final point saya yang last sekali adalah keluasan. Luas ni sangat penting. Sebab apa, bila mencari kereta, biasanya tiga keluasan yang anda perlu cari, iaitu keluasan tempat duduk. Dia berkait rapat dengan fizikal tadilah. Kemampuan fizikal tadi, dan juga ruang kaki, di mana takut nanti bawa kereta sangkut pula kat dashboard tu kan. So jadi susah nak bawa kereta lah. Okay, dan nombor 3 adalah ruang bonet. Ruang bonet
Bonet dekat dalam kereta dalam pasaran ni ada banyak jenis. Ada yang jenis sekali buka terus dapat satu keluasan yang besar tapi tak boleh adjust. Ada satu lagi yang jenis sempit, kecil tapi boleh adjust. Nak panjangkan boleh, nak nak pendekkan boleh, nak tinggikan boleh. Ada yang jenis tempat duduk ada 7 tapi boleh adjust, boleh jadi 5 dan keluasan anda boleh luas lagi. So tengok kepada kereta mana, keluasan mana yang anda perlukan bila nak mencari kereta ni. Okey, ini antara 5 poin penting yang anda perlu tahu dan faham sebelum anda buat keputusan untuk membeli kereta especially. Sebab apa, nak memulakan beli kereta biasanya bingung macam mana nak beli. Ini adalah ada panduan-panduan yang anda boleh ambil tahu. Jangan tengok benda-benda yang saya tunjukkan ni mungkin agak remeh, ramai cakap remeh lah. Tapi sebenarnya benda ni lah yang paling penting sebelum anda buat keputusan. Bila anda tak tahu benda ni, bila kereta dah beli, masalah datang bila tengok contoh beli kereta tapi tiba-tiba alamak tak muat pula kaki aku kan ya. So susah sikit lah nak return balik kereta tu tak boleh lah, loan dah jalan dah. Dah memang monthly dah kena bayar dah. So memang susah lah. Jadi berduka cita lah. Orang nak puas hati beli kereta, bukan nak berduka cita beli kereta kan. So ini adalah antara 5. Saya sebenarnya 5 ni sebenarnya tak cukup sebenarnya. Tapi kalau saya ada lagi 2 bonus tips. So kalau korang nak tahu 2 bonus tips, korang kena tunggu sampai ke akhir video ini. Okey. Yang bonus yang pertama iaitu bagaimana anda nak suka macam mana nak suka kereta yang anda cari tu. So kereta ni nak suka macam orang tak lah. Bila nak suka tu anda nak kena buat apa? Cuba fikir balik. Contoh kalau dah suka tu, dah suka orang tu, apa nak kena buat? Kena pergi jumpa lah. So sama juga macam kereta, kena pergi jumpa kereta tu. Pergi contoh kereta, kalau suka kereta baru, pergi jumpa kereta baru tu. Pergi showroom, pergi test drive. Sebab apa? Dengan test drive, anda boleh tengok sendiri. Boleh tengok sini orang, contoh kalau orang anda suka orang tu, pergi tengok sini orang tu. Sama juga macam kereta. Kalau suka kereta tu, pergi tengok kereta tu. Anda boleh tengok color sebenar dia depan mata. Anda boleh bawa dia keluar, bawa dia jalan-jalan test drive 5 minit, 10 minit, and then anda boleh sentuh dia, tengok, pegang steering dia tu, siap boleh bau steering dia tu, macam mana rasa bila bawa kereta tu. Sebelum anda buat keputusan nak suka lebih lagi ke ataupun suka biasa-biasa je, anda boleh buat keputusan macam tu. Okey, itu yang. Dan bonus yang tips yang kedua iaitu percaya. Macam mana nak percaya kereta yang anda pilih ni boleh bagi pengalaman yang baik lah bila masa depan kita dengan kereta ni. Okey, so macam mana nak percaya? So ada 3, nak percaya ni paling senang anda dapatkan feedback orang yang dah pakai kereta ni. Biasanya kalau contohlah kita ambil kereta Honda City contohnya, dah berapa ramai pakai kereta tu. Anda tahu macam mana anda nak percaya kereta ni bagus ke untuk kita kan. So cara yang paling senang kita dapatkan feedback. Macam mana nak dapatkan feedback ni? So nak tanya seorang-seorang ke yang tu, nak stop ke tengah, bang kejap, saya nak tanya kereta okey, kereta macam mana? So akan menyusahkan. So sekarang ni kita dah ada media sosial, kita dalam media sosial ni ada group community. Paling senang anda tanya je kat dalam tu. Ramai dah yang buat survey tanya, tapi cuma masalah dia cara nak tanya tu. Cara nak tanya tu kadang tak dapat information yang sebenar-benarnya. Okey. So saya nak share sikit tips macam mana nak tanya. Nak tahu tak? Nak tahu tak? Okey, saya share lah Okey, nak tahu ada tiga cara untuk bertanya bila anda nak tahu kereta tu boleh bagi macam mana nak percaya kepada kereta tu. Okey, yang pertama,
Anda tanya, anda type je dalam contoh nak pergi satu group community creator ni, sekian-sekian brand anda cari, anda tanya. Contoh, saya sedang mencari kereta ni. Boleh tak dapatkan pandangan tentang kereta ni? Berapa ramai yang kat sini boleh bagikan saya, boleh bantu saya bagi pandangan tentang kereta yang ni, kereta yang anda cari itulah. Itu cara yang pertama. Keyword dia pandangan. Make sure kena ada perkataan pandangan tu. Okay, so orang yang punya pandangan dia akan bagi komen lah kat situ banyak-banyak. So daripada situ anda akan boleh tahu, oh pandangan dia orang sekian. Kebanyakannya akan bercerita color dia okey ke, first time pandang macam mana, dia akan buat perkongsian lah kat situ. Yang kedua, cara bertanya ialah tentang saya dengar cerita tentang kereta ni dah banyak dah dalam pasaran. Boleh ceritakan sikit tak apa yang boleh korang kongsikan tentang kereta ini? Keyword dia kat sini adalah cerita dan dengar. Sebab apa? Mereka yang lebih kepada mendengar kereta ni, contohnya bila dia bawa ada bunyi-bunyi yang mereka suka dan tak suka, dia akan kongsikan kat situ. Kat situ anda boleh boleh nampak bunyi-bunyi apa yang bakal anda akan dengar bila bawa kereta tu. Okey. Yang ketiga dan last kali adalah rasa. Saya sedang mencari sekian-sekian kereta. Bagaimana perasaan korang yang dah pakai kereta ni? Boleh share sikit tak dengan saya? So keyword dia adalah rasa, perasaan tu. So ramai yang mempunyai rasa dan perasaan tentang kereta tu akan berkongsi kat dalam tu. So point yang saya nak share kat sini adalah 3 benda dalam komuniti. Bila dalam media sosial ada beribu-ribu orang kat dalam tu mempunyai 3 jenis sensori. Tak banyak pun, ada 3. Menggunakan mata, menggunakan telinga dan juga menggunakan rasa. So anda boleh dapatkan 3 jenis sensori ni untuk bantu anda buat keputusan untuk memilih kereta yang anda pilih tu, adakah tepat ataupun tidak. Okey, baik. Okey, anda ada apa-apa soalan nak tanya? So kita kalau nak tanya boleh tinggalkan soalan di ruang komen dan kita akan cuba bantu anda. Sebab apa, kita ada banyak lagi topik tentang kereta untuk kita kongsikan pada masa akan datang. So kita ada banyak topik. So tapi saya nak tanya, apakah topik yang anda perlukan, anda yang betul-betul nak tahu supaya kami boleh bantu anda berkongsi pada episod akan datang di content.my. Baik. Sekiranya anda memerlukan khidmat nasihat ataupun rundingan berkenaan dengan kereta, anda boleh juga tinggalkan komen di bawah ataupun terus pergi ke laman content.my dan kita akan bantu anda daripada situ secara percuma. Tak ada apa-apa charge pun. Dan daripada situ kita boleh guide anda bagaimana untuk dapatkan kereta anda dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di lain episod. Terima kasih. Assalamualaikum.